Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Pertama sekali mari kita sama-sama melafazkan kalimah alhamdulillah, tanda kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana izinnya juga maka dapat kita bertemu lagi pada malam ini setelah kita dapat kali pertama pada minggu lepas. Jadi insyaAllah mudah-mudahan majlis ilmu ni terus dapat diadakan. Keadaan COVID atau pandemik COVID-19 ini terus bertambah baik situasinya daripada semasa ke semasa. Kita berdoa sama-sama insyaAllah. Dan kita juga bersyukur bagaimana yang saya sebutkan sebelum-sebelum ini kepada Allah SWT kerana kita masih lagi di kalangan yang dikurniakan keselamatan oleh Allah SWT, walaupun di sebalik beribu-ribu yang menerima, yang telah diuji oleh Allah dengan COVID-19 ini, kita di kalangan yang diselamatkan oleh Allah. Ahli keluarga kita pun diselamatkan oleh Allah, saudara mara kita, masyarakat kita, Korea kita. Jadi kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi tak apa kuat ya. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi hadis kita yang seterusnya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abid. Hadis riwayat At-Tirmizi wa Ibnu Majah yang bermaksud daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang alim, ya, kita masih lagi berkaitan hadis seperti minggu lepas, ya, orang yang alim, orang yang berilmu, ya, apabila sebut alim ni berilmu, ilmunya bukan biasa-biasa, ilmunya ilmu yang mendalam, ya, lebih kuat pengaruhnya terhadap syaitan daripada 1000 abid, itu ahli ibadah. Abid, ya, abid ni saya dah terangkan pada minggu yang lepas, orang yang melaksanakan ibadah. Isim fa'il, orang yang melaksanakan ibadah. Tapi dalam kalimah ini bermaksud ahli, mana bukan biasa-biasa, ya, sangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minggu lepas telah kita baca bahawa perbandingan anak Abi Umamah radhiyallahu anhu, perbandingan di antara dua golongan inilah, golongan yang ahli ibadah dengan ahli ilmu. Tapi kalau yang baiknya ahli ilmu juga ahli ibadah, ahli ibadah juga ahli ilmu, itulah yang terbaik. Ya, perbandingannya ialah
Iaitulah fadlul alim alal abid ka fasli alal adnakum. Ya, bermaksud kelebihan orang yang alim atas orang yang abid seperti kelebihanku atas yang paling rendah daripada kamu. Maknanya tahap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah ya, kalau ditafsirkan di syarah hadis ini, baginda merujuk kepada para sahabat lah, para sahabat yang paling rendah sekali ya, pada zaman Rasulullah tersebut. Jadi kali ini disebutkan pula hadis lanjutannya, itu ialah seorang yang alim itu kuat pengaruhnya terhadap syaitan daripada 1000 abid ahli ibadah. Ya, maknanya kuat. Ya, antara ya, orang yang paling ditakuti oleh syaitan ialah selain pada Rasulullah SAW lah, iaitulah Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni punya hebatnya, sehingga kan lorong yang sama, ya, lorong yang sama dilalui oleh Umar, iblis dan syaitan mengelak berselisih, lalu gunakan lorong yang sama. Dia tunggu dulu, bagi Umar lalu dulu. Ini hebatnya, ya. Tak macam kita, ya. Kita jauh sangatlah, ya. Ini hebatnya Umar Al-Khattab, ya. Dan kisah Umar ni banyaklah kalau kita nak kongsikan. Jadi disebutkan juga ya beberapa kisah, kalau kita lihat kisah orang-orang yang alim yang diberi taraf yang lebih, ya, yang lebih pada orang ahli ibadah. Ini merujuk pada orang yang alim ini, ya, dengan orang ahli ibadah ni, ahli ibadah yang hanya memberi tumpuan pada ibadah saja, ya, maka kurang tumpuan terhadap menuntut ilmu, ya. Kalau dalam kisah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sedia maklum, ya, mungkin saya pernah tak ingatlah, dah lama kalau dah pernah kisahkan di sini, dah lama. Ya, ahli ibadah ini akhirnya juga ahli ibadah ini akan masuk surga dengan rahmat Allah, ya, dengan rahmat Allah. Jadi dikisahkan bahawa seorang ahli ibadah, dia ada kisahnya, dia beribadah di padang pasir, ya, di padang pasir yang kering kontang. Ada riwayat mengatakan bahawa dia beribadah, ya, di satu pulau, ya, gunung yang terletak di tengah lautan di pulau sana, dan dia berkeyakinan kepada Allah SWT dengan dia beribadah kepada Allah SWT, bahawa Allah akan memberikan rezeki. Mana beri rezeki Allah, dia beribadah, ya, dengan bersungguh-sungguh kepada Allah. Ringkas kisah ini memang dikurniakan Allah rezeki kepadanya, yang mana ditumbuhkan pohon delima untuk dia makan, dan dikeluarkan air mata air berhampiran dengan tempat dia beribadah pada Allah SWT. Sehinggalah bertahun-tahun lamanya dia penumpukan ibadah saja, tidak memikirkan dunia langsung. Dia merasakan dia sudah bersedia untuk mati, ya, lalu dia berdoa kepada Allah agar dia dimatikan dalam keadaan terbaik, husnul khatimah, mati dalam keadaan sujud, ya, mati dalam keadaan sujud. Maka dimatikan oleh Allah dalam keadaan sujud. Tetapi apabila untuk dimasuk ke dalam surga, Allah mengatakan bahawa hamba-Ku ini dimasuk ke dalam surga kerana dengan limpahan kurniaan rahmatku. Dia tak nak, ya, dia tak mau. Kerana apa? Kerana dia ingin masuk surga dengan ibadahnya yang dah banyak. Dia tak fikir lain macam kita. Ya, kita kadang balik masjid tengok TV juga. Ya, tengok TV. Tengok TV tak masalah, bukan tengok berita tak apa, tapi kadang tertengok, ya, yang tak boleh, ya, aurat-aurat dan sebagainya. Tak payah TV, buka handphone keluar iklan yang bukan-bukan, ya. Nak buang tak mau buang pula. Tolak tak keluar pula. Tengok juga sekejap. Nampak, oh gini pakaiannya, ya. Jadi dia tak.
hanya tumpu ibadah saja, ya. Tetapi apabila dia nak masuk ke dalam syurga dengan amal ibadahnya saja, maka ya disampaikan oleh malaikat bahawa segala nikmat Allah yang kurniakan, Allah bagi nikmat hidup, nyawa, dia nak melakukan ibadah, nikmat mata, tangan, kaki, semua sekali adalah nikmat Allah SWT, dan juga nikmat Allah pohon tumbuhkan pohon delima dan juga air mata air tadi, nescaya tidak terbalas nikmat Allah itu dengan amal ibadah dia yang sebanyak itu. Amal ibadah sebanyak itu tak terbalas dengan nikmat Allah, maka kalau tak terbalas, mana tempatnya? Kalau tak surga, ke neraka lah, ya. Jadi sebab itulah kita penting kena ada belajar ilmu. Ilmu di sini ialah belajar bahawa ya, kita beribadah ni, ya, kita melaksanakan perintah Allah dengan terbaik, tetapi kita tetap mohon dengan rahmat Allah masuk syurga. Itu pentingnya ada ilmu. Ada ilmu. Bila tak ada ilmu, dia fikir ibadah tu dah cukup hebat. Tapi bila orang yang ada ilmu, dia tetap mengharapkan rahmat Allah. Hatta sekecil mana pun perkara baik yang kita buat, walaupun kecil, kita tak ada amalan-amalan baik yang banyak-banyak seperti orang lain sedekah, kita tak ada hebat sangat, sunat kita tak banyak sangat, bangun tengah malam kita tak banyak sangat, tapi mungkin ada amal baik yang kita buat tu sekecil, ya, kecil pada pandangan kita, tetapi dinilai tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu Allah bagi rahmat masuk syurga. Itu kita tak tahu. Sebab itulah kita buat je baik. Ada peluang buat baik, buat je baik. Hatta kutip, ya, kutip duri di tengah jalan, atau apa sajalah, duit orang jatuh kita kutip, apa saja, ya, bukan duit orang jatuh kita kutip, kita masuk poket kita, bagi pada dia lah, ya. Apa saja benda yang kita fikir baik, buat saja. Kita tak tahu Allah nak masukkan kita ke dalam syurga dengan asbab yang mana, ya. Sebab itulah kita penting, ya. Kita ada ilmu, kita tahu, ya, bagaimana kita ibadah tadi, dan bagaimana kita hubungan kita dengan Allah, ya. Kita lihat sedikit syarah pada hadis ini. Orang yang alim itu sangat ditakuti oleh syaitan, kerana orang alim mengetahui cara untuk menangkis godaan syaitan dan mampu memberikan bimbingan kepada orang lain supaya mereka turut selamat daripada godaan syaitan, ya. Sebab tahu bahawa syaitan ni adu mubin, musuh yang nyata, ya. Alam ahad ilaikum ya bani adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh syaitan musuh yang nyata, semua dah tahu, ya. Dia paling minat sekali, ya, mengganggu kita. Itu daripada mula kita solat sampai habis, ya. Dia buaikan kita dengan pelbagai kisah-kisah yang berkaitan dengan dunia kita, ya. Syaitan ni pandai. Kalau kita minat mancing, dia masuk cerita mancing. Dia tak masuk cerita motor besar. Dia tahu orang dia tak minat motor besar, ya. Dia masuk cerita dengan minat kita, ya. Kalau kita minat beki rumah, dia masuk plan rumah dalam kepala kita. Tadi mikir nak buat macam mana lah tanah seluas itu. Tapi dalam solat kita nampak dah, oh, dapur macam tu. Nampak, ya, nampak. Dia tak masuk plan buat bangunan pencakar langit. Dia tahu bukan kerja kita tu, ya. Jadi orang alim, sebab apa syaitan takut? Ya, kerana orang alim ni dengan ibadah dia walaupun sedikit, tapi ibadah dia berkualiti. Dia tahu mana afdalnya. Dia tahu mana dari segi perlakuan yang menjadi syarat sah, jadi rukun yang mengikut sunnah, ya, sunnah Rasulullah SAW dalam solat. Jadi kualiti solatnya sempurna. Jika mereka tidak belajar, jadi ada kemungkinan mereka melaksanakan ibadah tu kurang sempurna, walaupun banyak, tidak sesempurna orang yang alim
melaksanakan ibadah. Itulah yang ditakuti oleh syaitan. Ya. Dan juga syaitan takut pada ahli ilmu kerana ahli ilmu boleh menyampaikan kepada orang lain pula. Dia boleh beri kesedaran pada orang lain dan menyampaikan kepada orang lain. Itu yang syaitan takut. Dia takut kalau ahli ibadah ni dia sembahyang di sini je. Ya. Dia pergi masjid, dia sembahyang sunat, dia buat hal dia je. Ya. Dia buat hal je, ya. Maksudnya dia lebih pada duduk dunia dia saja. Tetapi bila yang mengajar ni, ya, walaupun berbuih mulut mengajar, tapi kadang-kadang tu orang yang mengikuti apa yang dia ajarkan tu tak nampak depan mata dia, tetapi ada di sebaliknya. Ya, dalam ramai-ramai tak adalah, ya. Ataupun tak ikut semua, tapi ada yang ambil pengajaran. Jadi sekurang-kurangnya sampai mesej ilmu tu. Itulah syaitan takut orang yang berilmu. Ya. Bahkan lagi orang alim itu dapat pula menyelamatkan orang yang telah disesatkan oleh syaitan. Jadi orang alim ni dapat menyelamatkan, ya, menyelamatkan orang yang sesat. Jadi sebelum tu dia tak tahu dibuat macam tu. Tapi bila berkawan dengan orang yang ada ilmu, dia dapat beritahu, awak ni tak boleh gini, ya. Dari segi syarak salah, ya. Dari segi akidah salah, ya. Dari segi akidah salah. Sama ni dia rasa tak ada apa rupanya, ya. Kalau orang berubat, ya, berubat, dia tahu tok bomoh macam mana, ya, tok bomoh macam mana, ya, orang yang rawatan macam mana. Walaupun di sebalik nama rawatan Islam pun kita tetap kena berhati-hati. Apatah lagi jika dia berkawan dengan jin, menggunakan jin sebagai rakan perubatan dia, ya. Begitu juga dalam tindak tanduk yang lain, ya. Tindak tanduk yang lain, ya. Dia apabila dia belajar berkawan dengan orang yang alim, orang yang ada ilmu, contohnya berkawan dengan kawan-kawan yang bukan beragama Islam. Dia tahu dari segi merayakan perayaan itu, bagaimanakah niat kita merayakan tu. Jadi kita dilarang sama sekali membesarkan perayaan bukan agama, ya, agama selain pada agama Islam, ya. Tapi kita adalah bab-bab yang kita belajarlah, ya. Bagaimana dari segi ucapan-ucapan, ya, terhadap mereka yang bukan Islam. Jadi itu kena ada ilmu. Itu yang syaitan takut. Bila syaitan takut, orang yang ilmu dia tahu, ya. Dia tahu dari segi menjaga akidah, ya, supaya tidak tergelincir. Bukan saja ibadahnya lebih berkualiti, dia tahu dari segi menjaga akidahnya supaya tidak tergelincir, ya, tidak disesatkan. Pada hari ini jangan kita nampak orang tu hebat, dia tak boleh tergelincir. Boleh, ya. Apabila dipersoalkan, saya tak ingatlah apa dia ajaran sesat apa tu. Yang dia macam tilik Al-Quran. Apa nama tu? Tilik Al-Quran, yang dia buka. Ada tokoh-tokoh hebat, kalau cari YouTube tokoh-tokoh hebat ikut tu daripada Indonesia, Nama dia pun pelik sikit, tak ingatlah. Dia begini, dia buka Al-Quran tu, okey. Kata saya nak mula perniagaan ni. Ada tawaran daripada satu toke. Bagus ke tak bagus? Dia ambil Al-Quran, dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku bagus tak bagus keputusanku ini untuk usaha sama dengan toke tu. Begitulah. Ya. Jadi dia pun buka Al-Quran, muka surat tengah-tengah. Dia buka je muka surat tengah-tengah. Lepas tu dia tengok ayat apa yang dia tengok dulu.
Kalau ayat tu cerita bagus, ayat tu cerita syurga, contohnya lah, ayat yang cerita syurga, maksudnya keputusan yang dia nak buat tu bagus. Kalau ayat tu cerita neraka, maksud keputusan dia nak buat tu tak bagus. Dia nak pilih jodoh. Dia nak pilih jodoh. Ya. Bagus tak pilihan hati dia tu? Dia pun buka Al-Quran. Ya Allah, saya tunjukkanlah pilihan hatiku ni. Ya. Dia buka tengah-tengah, dia tengok ayat kalimah mana, tempat ayat mana yang dia tengok. Nampak dulu. Kalau bagus, mana pilihan dia tu bagus. Kalau ayat dia cerita benda yang tak bagus, pengertian dia kisah balasan pada azab pada orang yang syirik, ataupun di segi huraian yang berkaitan dengan neraka jahanam, maka tak bagus pilihan hati dia. Ya. Dia dah merebak ni, tapi sempat disekat. Dah merebak. Saya tengok tokoh, kalau tuan-tuan tengok ni, orang yang dah terkenal dah ikut itu tu. Orang dah terkenal pun ikut juga. Ya. Jadi ini disifatkan sebagai guna Al-Quran untuk tilik nasib. Macam tilik nasib lah. Macam tilik nasib. Sedangkan Islam telah mengajar kita, itu nak ada ilmu tu. Islam mengajar kita, kalau kita nak buat pilihan, solat istikharah. Solat istikharah. Kalau mampu satu malam, buat satu malam. Kalau tak mampu kalau lebih baik, buat 3 malam berturut-turut. Dalam keadaan wuduk, selepas solat istikharah terus tidur. Ya, dalam keadaan berwuduk. Kita mohonlah petunjuk Allah. Ya, kalau baik, dapat mimpi yang baik-baik, insya-Allah apa yang kita mohon itu baik. Ataupun kita tak ada apa-apa petunjuk, gerak-geri kita selepas itu adalah gerak-geri yang mendapat pimpinan Allah Subhanahu wa taala. Gerak-geri kita mendapat pimpinan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau kita sembahyang istikharah, kita ukurlah nilai diri kita. Ya. Kalau kita orang yang biasa-biasa je, mungkin tak bolehlah kita nak mengharapkan petunjuk tu jelas dan nyata. Siapalah kita, ya. Mungkin petunjuk tu, ya, sama ada kita dapat, sama ada mimpi yang suasana yang baik-baik atau suasana yang tidak baik, ataupun kita mengharapkan gerak-geri kita selepas itu mendapat pimpinan Allah Subhanahu taala. Ya. Tetapi yang ajaran dia tadi dibuka muka surat, ya. Dia macam tilik nasib guna Al-Quran. Tapi sempatlah para asatizah kita, ustaz, ya, ustaz-ustaz kita yang menggunakan media sana, YouTube sana, menghuraikan bahawa ini adalah salah di sisi Islam. Dan gitu pejabat agama pun sangat ada mengeluarkan, ya, panduan bahawa kenyataan bahawa kena disekat, ya. Ini tidak ada ilmu, gunakan Al-Quran. Sebab saya ada tengok saya tengoklah bila saya tengok ajaran tu satu yang diguna tu, saya tengok salah satu seorang menggunakan kaedah tersebut. Ni sebab saya tengok sendiri bila diguna satu kaedah tu. Dia kata dia nak kongsikan, dia cakap, dia masa tu dia cakap dia betul lah, ya. Saya nak kongsikan satu kaedah bagaimana kita boleh memohon kepada Allah supaya Allah tunjukkan sama ada pilihan kita tu adalah baik atau tidak. Jadi dia kata, tuan-tuan dan puan ambil satu kitab Al-Quran, ya. Tuan-puan letak di depan ni, mohon kepada Allah. Dia adalah kaedah dia baca, ya, bismillah. Lepas tu tuan-tuan buka muka surat tu. Ya, buka muka surat tu, tengok kalimah yang pertama. Tapi dia kata nak tahu baik tak baik, kena buka tafsir. Dia cari Quran tafsir, ya. Quran tafsir, ya, ada tafsir yang di tepi tu, pengertian di tepi tu, ya. Dia pun buka.
Saya tengok dia baca panjang sebab dia tak jumpa tempat. Sebab ayat tu umum sangat. Baca sampai Musa sebelah lah. Dia tak jumpa. Lepas dia balik balik ke sini. Dia balik sebelum ke asas. Ya. Dia balik sebelum ke asas. Dia nak mencari juga. Akhir dia kata, boleh ambil kalimah ni. Maknanya baik. Dia pusing balik. Jadi, dia pun teraba-raba juga. Ya. Dari segi maksud ayat-ayat tersebut. Ya. Lalu dia pusing balik ke pangkal. Dia kata ambil kalimah ni lah. Dia kata. Jadi maksudnya apa pilihan dia tu baik. Jadi macam apa? Macam dia mencari pula. Seolah-olah dia tak mencari supaya pilihan dia tu baik. Dia cari juga kalimah yang baik. Dah atas sampai ke bawah dah. Nak suruh jadi baik juga pilihan dia tu. Jadi kita bimbang gitu. Jadi sebenarnya itu tidak betul lah dari segi syarak. Dari segi kaedah tersebut. Sekarang ni tak ada dah. Cuma nak kongsikan bahawa itulah kena ada ilmu. Bila tak ada ilmu, orang hebat-hebat pun boleh terpengaruh. Jadi orang yang hebat tu, yang terpengaruh tu dah minta maaf lah. Dia mengaku masa tu dia dengar pada satu penjelasan ilmu tu, dia sangat teruja sangat masa tu sehingga dia jumpa dengan pengasas dia lah. Jumpa pengasas dia. Pengasas mestilah hebat cakap, dia terpengaruh. Lepas tu dia sebarkan pula. Itu yang penting. Kena ada ilmu lah, kena hati-hatilah. Sebetulnya lain halnya dengan seorang abid ahli ibadah yang menghabiskan waktunya dengan beribadah saja. Dia tidak dapat memberikan bimbingan kepada orang lain. Bahkan kadang-kadang dia sendiri masih dapat disesatkan oleh syaitan. Ini saya kata tadilah. Oleh sebab itulah orang yang alim itu jauh lebih ditakuti oleh syaitan berbanding seorang abid. Jadi maksudnya kita menuntut ilmu ni, menuntut ilmu, belajar walaupun tak apalah. Hadir majlis ilmu tu amat penting. Di samping kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kisah seorang pemuda yang mana dia dah tanya dah ramai kira ulama, ustaz, ustazah dia tanya ramai dah ahli-ahli agama ni, tak dapat jawab 3 soalan dia. 3 soalan dia. Sehinggalah dia juga dia bertanya, saya dah jumpa ramai, dia kata dah jumpa ramai dah ulama, ustaz, ustazah, minta jawab 3 soalan saya ni, semua tak dapat jawab. Semua tak dapat jawab. Jadi ustaz kata, apa soalannya? Soalan yang pertama, dia kata, jika Allah itu wujud, di mana Allah? Tak nampak. Soalan ini cabarlah. Cabar. Memang kita ada jawapan. Kita orang beriman ni, kita yakin dengan kejadian alam ini, kejadian kita. Dia tak nak jawapan gitu. Macam mana nak rasakan Allah tu ada? Dia nak jawapan gitu. Yang kedua, dia kata, apa yang dimaksudkan dengan takdir? Takdir. Yang ketiga, dia kata, iblis dan syaitan ni jadi pada api. Iblis dan syaitan jadi pada api. Jadi kalau iblis syaitan tu masuk dalam api neraka, jadi tak ada mana lah. Dia api jumpa api. Dia macam dia cakap tu macam Allah buat keputusan ni tak tepat lah. Allah buat keputusan tak tepat. Kalau manusia masuk dalam api, manusia jadi pada tanah. Masuk dalam api tu, betul lah tu. Api tu cair ke tanah tu. Ini syaitan dan jin pada api juga. Iblis dan syaitan pada api, masuk dalam api. Seolah-olahnya apa yang Allah jadikan sebagai balasan kepada syaitan dan jin ni, dan iblis ni, kurang tepat. Jadi ustaz tu dia jawab mudah. Dia
bagi penampar kat muka nak murid, bukan nak murid lah, muka yang bertanya tu. Dia bagi penampar sebiji. Lempar sekali. Dia kata, apa hal ustaz tanya soalan apa marah? Dia kata, bukan marah. Itulah jawapan kepada 3 soalan kamu tadi. Jawapan kepada 3 soalan sekaligus. Nampar je, boleh jawab 3 soalan. Apa benda ni jawab pesen gini, jawab pesen tampar. Yang pertama dia kata, apa rasa kamu bila saya tampar tu? Sakitlah dia kata. Kerana awak kata sakit. Boleh tunjukkan saya sakit tu. Tunjukkan sakit tu. Nak tengok benda-benda yang kata sakit, benda macam mana? Bulat ke? 3 segi ke? 4 segi ke? Ketul-ketul ke? Itu mana boleh tunjuk benda sakit? Tapi awak rasa tak? Rasa ada, tapi mana boleh tunjuk? Itulah dia kata. Itulah Allah. Allah tetap ada, tapi kita tak boleh nak tunjuk. Nak tunjuk tu tak boleh. Tak boleh nak tunjuk. Tapi kita beriman wajib yakin Allah itu ada. Di syurga nanti, mudah-mudahan kita dapat diberi keizinan antara nikmat yang paling besar di syurga nanti. Syurga nanti nikmat paling besar apa dia? Bukannya bidadari. Itu seronok juga, tapi bukan paling besar. Bukannya makan semua benda boleh makan. Nikmat juga. Semua kendaraan boleh naik. Kawasan kita luas. Itu semua nikmat juga. Laum ma yad'un, semua dia syurga boleh kita minta. Yang paling besar sekali nikmat di syurga ialah Allah beri keizinan melihatnya. Jika kita di kalangan yang diberi keizinan lah. Dan yang kedua, lelaki itu kata, ustaz dia kata, yang pertama tadi, sakit itu tadi. Itulah kita yakin sakit itu tak ada, tapi kita yakin dia ada. Sakit itu ada, tapi kita tak nampak. Memang sakit. Kalau dia kata tak ada sakit, tak, memang sakit. Allah, kita kena yakin ada. Orang beriman, tapi kita tak nampak. Yang kedua, ialah takdir. Adakah awak boleh jangka saya tampar awak tadi? Mana tahu? Itu takdir. Takdir hari ni awak kena penampar. Itulah takdir. Takdir awak kena penampar. Buat soalan pelik-pelik gitu. Yang ketiga, pipi awak daripada apa? Kulit. Tangan saya penampar awak tadi, kulit. Kulit sama kulit sakit tak? Sakitlah kena gitu. Begitulah juga jawapan yang ketiga tadi. Walaupun syaitan dan iblis tadi daripada api, dimasuk ke dalam api neraka Allah, dia boleh jadi balasan juga. Azab yang pedih juga. Tadi kulit sama kulit, tampar kulit dengan kulit pun boleh jadi pedih juga. Apatah lagi, api neraka Allah tidak sama sekali dengan api yang menjadikan iblis dan syaitan. Lebih jauh daripada api dunia. Api dunia ni masuk dalam api neraka, hancur api dunia. Sebab api neraka tu berkali-kali ganda lebih panasnya. Mana api dunia masuk dalam api neraka, hancur juga. Walaupun namanya api juga. Itulah sebagai orang kata apa? Jawapan kepada 3 soalan. Yang dikemukakan oleh pemuda tadi. Betul lah nak ada ilmu. Jadi ustaz dia menjawab, dia ada ilmu. Dia menjawab satu penampar, jawab 3 soalan sekaligus. Selesai. Jadi itulah. Itu sebahagian kita ni dianugerahkan oleh Allah SWT bijaksana. Bijaklah, bijak. Macam para rasul, salah satu sifat wajib bagi dia, bagi rasul ialah bijaksana. Bijaksana. Dan ada di antara kita Allah bagi anugerah bijak bertutur kata. Kita gunakan bijak tutur kata kita untuk berdakwah kepada Allah, berdakwah pada masyarakat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang bagi kelebihan, ada orang di antara kita diberi kelebihan oleh Allah di segi aspek lain, tak pandai sangat tutur kata.
Tetapi seorang yang boleh istiqamah, sabar, ya, di segi dalam pelakuan, tingkah laku. Jadi gunakan kelebihan yang ada. Ada yang dari segi kelebihan lain lah, ya. Dia boleh jadi contoh teladan. Tapi kalau ada package Allah bagi tu, alhamdulillah, ya. Jadi maknanya kalau kita bukan di kalangan orang yang bijak, orang cerdik, kita belajarlah. Bila orang bijak pula, janganlah takabur, janganlah besar diri, ya. Kita gunakan saluran ini di jalan untuk ibadah kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan, ya. Sebab mudah-mudahan apa yang kita buat ini diberi ganjaran di sisi Allah SWT, jadi bekal kita di akhirat. Walaupun kita berdakwah, ya, kita ada ilmu sedikit menyampaikan ilmu, walaupun tak ramai mengikutnya, ya, tapi mudah-mudahan ada juga. Itulah sebagai orang kata, ya, bagaimana hadis yang biasa kita baca, ya, idza mata ibnu adam in qata illa min salas, ya, bila mati anak Adam terputus amalan ini kecuali 3, itulah sedekahun jariyatun, iman nafi'an, sedekahun jariyatun, dan juga waladun solihun yad'ulah, ya. Mudah-mudahan kita adalah situ sikit, sini sikit, sini sikit, yang kita usahalah yang terbaik untuk akhirat kita. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.